Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri-Menteri Buruh ASEAN meluluskan garis panduan ASEAN untuk mengutamakan jantina ke dalam dasar buruh dan pekerjaan ke arah suasana kerja baik bagi semua. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri mengongsikan perkara tersebut semasa mesyuarat Menteri-Menteri Buruh dan Pekerjaan yang diadakan secara maya kemarin. Mesyuarat berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Menurut Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kena Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, garis panduan tersebut merupakan gabungan kerjasama antara pegawai-pegawai buruh kanan ASEAN, kerjasama ASEAN bagi wanita dengan sokongan Sekretariat ASEAN dan dana kerjasama ASEAN Korea AKCF. Tambah Yang Berhormat, melalui garis panduan itu, negara-negara ASEAN berhasrat untuk mengutamakan prinsip-prinsip kesaksamaan jantina dalam dasar dan amalan buruh dan pekerjaan selaras dengan piawaian antarabangsa. Mesyuarat dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Andrea Orlando, Menteri Buruh dan Dasar Sosial Itali. Negara Brunei Darussalam menghargai sokongan Rusia kepada pemusatan ASEAN sepanjang 25 tahun kerjasama dialog ASEAN-Rusia, termasuk aktiviti di bawah kumpulan kerja pakar mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN, ADMM Plus dan sektor berkaitan keselamatan ASEAN yang lain mengenai anti pengganasan dan jenayah merentas negara serta penglibatan dalam arkitek keselamatan serantau yang berkembang. Penghargaan tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Laila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof selaku salah seorang speaker jemputan pada Persidangan Keselamatan Antarabangsa Moskow MCIS kali ke-9 di Moskow, Persekutuan Rusia. Persidangan yang diadakan sehingga hari ini diadakan secara dalam talian di Kementerian Pertahanan. Dalam ucap tamanya, Menteri Pertahanan kedua juga mengongsikan perspektif negara Brunei Darussalam mengenai hal ehwal keselamatan serantau dan antarabangsa dan hasil positif yang dicapai melalui kerangka kerja kerjasama di bawah ADMM dan ADMM Plus dalam menangani isu-isu keselamatan yang luas. Persidangan bermula dengan video ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia dan Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. MCIS merupakan acara tahunan yang diadakan sejak 2012 oleh Kementerian Pertahanan Persekutuan Rusia untuk memupuk kefahaman mengenai isu-isu keselamatan yang membentuk dan mempengaruhi persekitaran strategik. Autoriti Monetari Brunei Darussalam AMBD perlu mendorong inovasi dan persaingan di sektor keuangan demi menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Ini kerana sektor keuangan yang teratur dan stabil mampu menarik minat pelabur-pelabur asing ke negara Brunei Darussalam. Ketika menekankan perkara tersebut pada seminar sempena ulang tahun AMBD ke-10 2011-2021 kemarin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjelaskan dalam menghadapi perubahan besar dalam lanskap sektor keuangan, AMBD mengamalkan penyeliaan berdasarkan risiko dan bekerjasama secara proaktif dengan pihak industri keuangan dalam usaha memastikan kestabilan keuangan. Dalam ucapannya, Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud selaku Ahli Lembaga Pengarah AMBD turut menyentuh mengenai 4 objektif utama AMBD, iaitu mencapai dan memastikan kestabilan harga domestik dan memastikan kestabilan sistem keuangan dengan mengeluarkan peraturan keuangan dan piawaian yang berhemah, membantu penumbuhan sistem pembayaran yang cekap serta pemantauannya dan memupuk dan memajukan sektor keuangan yang mampan dan progresif. Objektif-objektif tersebut menggariskan tugas dan tanggungjawab AMBD selaku autoriti monetary dan juga sebagai pihak berkuasa sektor keuangan. Tugas dan tanggungjawab ini diletakkan di bawah satu bumbung demi mencapai sinergi dan keberkesanan operasi yang maksimal. Di bawah pimpinan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muttalibillah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku pengurusi Lembaga Pengarah AMBD. AMBD telah giat berusaha ke arah menjadikan sebuah organisasi yang mempunyai nilai-nilai trust
seperti kecemerlangan, integriti, inovasi, dan kerja berpasukan. Mengimbas kembali perjalanan AMBD sepanjang 10 tahun ini, AMBD telah menggunakan masa awalnya untuk mengukuhkan dan memantapkan asas dan operasinya seperti lazimnya dilaksanakan oleh organisasi-organisasi yang baru ditubuhkan. Terdahulu Dayang Haja Rokiah binti Haji Badar, pengarah urusan AMBD menekankan peranan AMBD sebagai Bank Pusat Negara Brunei Darussalam yang kian meluas dan semakin kompleks sejak penubuhannya pada 1 Januari 2011 disebabkan lanskap keuangan yang pesat berkembang. AMBD juga akan terus komited menjalankan mandatnya untuk memastikan kestabilan monetari dan keuangan dan mengembangkan sektor keuangan negara. Dalam pembangunan sektor keuangan di negara Brunei Darussalam, yang mana negara kita telah maju ke hadapan untuk mengikut jejak langkah negara. Dalam ucap tamu oleh Dr. Diwa Gui Gundo, mantan Timbalan Governor Bangkok Central Eng Filipinas, Republik Filipina, antara lain memperkenalkan konsep Grey Rhinos Laltu, isu-isu besar yang sering kali diabaikan oleh penggubal dasar. Juga diadakan seminar bertajuk AMBD, Objektif Pertumbuhan dan Masa Depan Kami oleh Dayang Haja Sufinah binti Haji Sahad, pemangku penolong pengarah urusan perkembangan korporat AMBD. Acara diadakan untuk meraihkan ulang tahun ke-10 AMBD serta pencapaian-pencapaian yang diraih sejak sedekad penubuhannya. As comparison, according to Access to Cash survey in 2018, Sistem pendidikan negara perlu mempersiapkan para pelajar untuk pekerjaan masa hadapan dengan merenung semula bagaimana masa depan itu sebenarnya. Menurut Forum Ekonomi Dunia 2021, 65% generasi muda melakukan pekerjaan yang belum lagi wujud. Berucap pada perasmian Seminar Pakar Pendidikan Pertama 2021, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan berkata, para pendidik di abad 21 perlu mengambil peluang untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran ke arah memacu pelaksanaan program-program pendidikan sampingan utama dalam memastikan kejayaan setiap pelajar. Quality education specialists are creators of relevant knowledge, innovators of meaningful tasks, clear, goal-driven, data-driven collaborators, as well as drivers of change in leading impactful policies, programs, and practices towards educational development and success. These are the expected professional behaviors of an educational specialist. In order to ensure that these competencies of education specialists fit with the local context, this seminar will seek your inputs and feedback to craft the competencies for the 6 areas of specialization for the Ministry of Education, Brunei Darussalam. Terdahulu, Dayang Masdiah binti Awang Haji Tuah, pemangku pengarah pengurusan pendidikan sebagai pengerusi seminar dalam ucapan alu-aluan, antara lain berkata objektif utama seminar untuk menyediakan peluang bagi para pendidik menjana kepakaran profesional mereka dan pengalaman melalui satu cara yang selesa dan memberi manfaat dalam prospek-prospek pembelajaran. Profesor Jong Yi Deng dari University College London dalam ucap tama bertajuk Curriculum Reform and Innovation Towards Education Excellence, Singapore's Lessons, mengungsikan pencapaian terbaik para pelajar dalam pengajian antarabangsa seperti PISA, TIMSS dan PIRLS telah meletakkan Singapura antara sistem pendidikan tertinggi di dunia. Dengan tema kepakaran kontemporari dalam amalan-amalan pendidikan ke arah kecemerlangan pendidikan, menekankan kepentingan para pendidik mengambil inisiatif-inisiatif untuk menerima pakai amalan-amalan pendidikan berkesan dan piawaian profesional serta teknologi-teknologi baharu. Seminar Pakar Pendidikan 2021 diteruskan dengan sesi perkongsian mengenai perancangan dan perkembangan kurikulum dan persediaan bagi para pelajar generasi baharu.
Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan dan Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Awang Ali Hamdani bin Haji Muhammad Diah, Pemangku Pengarah Jabatan Perkembangan Kurikulum, dalam Kertas Perancangan dan Perkembangan Kurikulum antaranya mengongsikan bahawa kurikulum perlu fokus terhadap pengetahuan yang harus diperolehi pelajar. Pedagogi pula menekankan keberkesanan penyampaian pengetahuan dan penilaian akan menilai pembelajaran pelajar. Using multisensory and multimodal have lived their entire lives connected to education. Sementara itu, Abang Syahrizal bin Haji Imran, Ketua Pusat Teknologi Pendidikan, dalam kertasnya persediaan bagi para pelajar generasi baharu antara lain menyentuh mengenai perubahan dalam masyarakat yang dibawa oleh revolusi industri yang membawa kepada zaman digital. Lebih 100 pakar pendidikan dan guru-guru kanan dari sekolah-sekolah kerajaan menyertai seminar 2 hari ini. Sementara itu, 6 bidang kepakaran dikenal pasti dalam sistem pendidikan iaitu bimbingan, kurikulum dan pengajaran, pengukuran dan penilaian pendidikan, penyelidikan pendidikan, pendidikan khas dan teknologi pendidikan. Perkara tersebut antara sesi perkongsian semasa seminar pakar pendidikan petang kemarin. Semasa seminar ini, ketua-ketua jabatan yang terlibat mengongsikan maklumat berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing serta jangkaan dan hasil yang diharapkan sebagai seorang pakar pendidikan. Manakala sesi perkongsian mengenai Generate Competency and Training Progression for Education Specialists dan Training Needs Analysis Survey for Education Specialists pula disampaikan oleh Ketua Unit Pakar Akademi Kepimpinan dan Guru Brunei Darussalam BDLTA. Antara yang hadir Dr. Syamsia Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Trust, dan Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman Timbalan, Setiausaha Tetap Pendidikan Trust, Kementerian Pendidikan. Seminar diteruskan lagi hari ini bagi 2 sesi bengkel iaitu mengenai Crafting of Brunei Darussalam Education Specialist Competency Framework BDSCF dan Virtual Gallery Walk and Consolidation. The last one is the professional development for primary teachers in collaboration with BTA. As I said, year 1 to year 6. Hubungan Parlimen Eropah EP dan Parlimen ASEAN Interparliamentary Assembly IPA menyumbang kepada perkembangan hubungan Kesatuan Eropah EU dan ASEAN dan langkah strategik dalam mendukung dan menyertai pelaksanaannya. Perkara tersebut antara dibincangkan semasa sesi dialog Parlimen Serantau Eropah dan IPA yang diadakan secara maya. Dialog yang dihoskan oleh Parlimen Eropah dihadiri oleh delegasi daripada Parlimen negara ASEAN dan delegasi daripada Parlimen negara Eropah. Mewakili Majlis Mesyuarat Negara ke sesi dialog tersebut Yang Berhormat Dayang Dik Hafimi binti Abdul Hadi dan Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad. Hadir yang dimuliakan Pihak Orang Kaya Perkema Jaya Datuk Paduka Wang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat, Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat. Pada sesi dialog itu juga, 2 perkara utama telah diketengahkan iaitu langkah-langkah pengurangan dari kesan negatif pandemik COVID-19 dan isu perkembangan hubungan perdagangan antara EU dan ASEAN. Negara Brunei Darussalam menghargai hubungan perdagangan antara Kesatuan Eropah dan ASEAN serta menyokong sepenuhnya Perjanjian Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership CPTPP yang memberikan peluang besar dalam perdagangan dan pelaburan di rantau Pasifik dan Eropah. Negara Brunei Darussalam juga mengambil faedah daripada sumbangan Kesatuan Eropah dalam menyalurkan kapasiti tenaga manusia. Ini termasuk pembangunan perkhidmatan secara digital ke arah meningkatkan pasaran syarikat-syarikat kecil dan sederhana SMEs untuk lebih konsisten dalam mempelbagaikan ekonomi. Delegasi negara juga mengeluarkan kenyataan mengenai kepentingan amalan terbaik berdasarkan ASEAN Rules of Origin agar lebih telus dan teratur dalam memperkembangkan perdagangan di rantau Pasifik dan Eropah. Anugerah Makanan Brunei BFA kini memasuki tahun kedua. Tahun lalu 336 buah restoran menyertai pertandingan tersebut. Sejak penyertaan dibukukan pada awal bulan Jun, hampir 100 buah kedai makan dan 200 makanan telah dinilai. Tuan Yang Terutama Christopher B. Montero, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam, dilantik sebagai Hakim Khas bagi Anugerah Makanan Brunei 2021. Antara restoran yang telah dinilai termasuk Soto Pabo di Kampung Pintu Malim dan Rumah Makan Adestro di Kampung Pandai Besi.
Not too much. That's huge. Oh. Swallow. Just like. Majlis Penganugerahan Makanan Brunei dijangka diadakan pada bulan Disember. Pemilik restoran, kedai makan dan peniaga makanan di negara ini dialu-alukan untuk menyertainya. Maklumat lanjut mengenainya email kepada info@brunaifoodawards.com atau layari laman sesawan www.brunaifoodawards.com atau Instagram @brunaifoodawards. Semua sistem bawah saja. Jumlah kes keseluruhan COVID-19 masih kekal 256 kes selepas tiada kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Menurut Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes sembuh dicatatkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 245 orang manakala 8 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 115 kes. ...788 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 20,326 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Ujian 635 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 138,402 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Orang ramai terutama kaum wanita diingatkan agar tidak mudah terpedaya dengan pengaruh janji manis dari laman sosial sehingga mengheret mereka menjadi mangsa keldai dadah oleh sindiket penyeludupan dadah. Peringatan tersebut antara ditekankan semasa program masyarakat bermaklumat bagi belia dan belia wanis masjid-masjid daerah Brunei dan Muara anjuran Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri. Dalam taklimat mengenai jenayah siber oleh Dayang Siti Nur Izzuana binti Ayub, Pegawai Cyber Security Brunei antara lain menyentuh mengenai perkongsian maklumat peribadi terperinci secara dalam talian yang boleh digunakan oleh penjenayah siber mengeksploitasi dengan mudah untuk melakukan jenayah terancang. Dalam taklimat ini juga, para peserta didedahkan dengan pelbagai isu berkaitan dengan penggunaan media sosial serta bahaya penyalahgunaan teknologi media sosial. Sementara itu, wakil dari pihak Biro Kawalan Narkotik Awang Ranil bin Rosli dalam taklimatnya mengenai bahaya dadah dan sindiket dadah antarabangsa mengongsikan antara 4 jenis dadah yang sering kali disalahgunakan di negara Brunei Darussalam iaitu syabu, ganja, ekstasi dan bahan-bahan inhalan serta teknik-teknik yang digunakan dalam sindiket dadah antarabangsa.